Sebagaimana kita semua sedia maklum, banyak antara kita ataupun murid dan sebagainya yang tidak pandai menulis peribahasa dalam karangan ya. Dalam karangan mereka tak pandai menulis peribahasa. Entahlah mengapa hal ini berlaku dan saya juga terpanggil untuk menulis sesuatu tentang teknik memasukkan peribahasa dalam penulisan. Sebenarnya bahan-bahan ini juga akan saya kongsikan esok di satu perkongsian ilmu dengan lebih 140 orang guru bahasa Melayu tingkatan 5 di PPD Petaling Perdana Shah Alam, Petaling Perdana Selangor. Dia itu teknik penulisan, saya akan masukkan sedikit informasi juga. Apalagi kalau maklumat yang saya kongsikan kepada guru-guru di jabatan, saya juga akan kongsikan kepada tutor, kepada guru-guru di luar jabatan, di luar daerah tu, bukan dari PPD yang sama, ibu bapa dan sebagainya yang sudi untuk mendengar apa-apa yang saya sampaikan. Okay? Jika ada soalan, boleh tanya kepada saya. Okey, jika ada soalan boleh bertanya kepada saya dan kita mulakan dulu dengan slide pertama, apakah maksud ataupun definisi peribahasa. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, okey, peribahasa. Apa tu? Kenapa buat bising tu? Mana? Kenapa pula? Saya mute dulu ya. Okey, saya mute dulu. Okey, baik. Peribahasa membawa maksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap. Ingat ya, susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu, bidal dan pepatah. Okey. So maksud ini diperoleh daripada Kamus Dewan. Kalau kita tahu apakah maksud peribahasa, kita kena tahu apakah maksud peribahasa. Sekelompok kata ya, ayat atau kelompok kata yang mengandungi susunan yang tetap dan ada pengertian tertentu, bermakna ada makna tersendiri. Setiap peribahasa ada maksud yang berbeza dan ada penggunaan yang berbeza juga. Walau bagaimanapun, masalahnya ialah murid-murid pada hari ini menyalahgunakan peribahasa ataupun menggunakan peribahasa dalam karangan, tetapi penggunaan itu tidak melambangkan kematangan dalam penulisan. Mereka masih menggunakan kata cara yang lama dan juga cara yang tidak begitu melambangkan kematangan. Kita lihat hari ini apakah teknik yang dapat mematangkan pelajar dalam penulisan. Okay? Saya akan berkongsi 5 teknik penggunaan peribahasa. Ya, teknik itu, peribahasa itu boleh digunakan dalam karangan yang ada unsur isu, ada unsur sebab, ada unsur kesan, ada unsur langkah dan ada unsur harapan. Ini bukan karangan jenis isu, bukan karangan jenis isu, bukan karangan jenis sebab, tetapi ayat isu atau ayat sebab atau ayat kesan atau ayat langkah maupun ayat harapan. Okey? Bilakah kita gunakan ayat isu? Kita menggunakan ayat isu sewaktu kita menulis pendahuluan karangan. Jika ada guru yang belum tahu apa itu isu ataupun ayat isu dalam pendahuluan karangan, mungkin bolehlah menyertai seminar saya pada masa akan datang. Ada banyak lagi seminar berkaitan dengan teknik penulisan yang akan saya kongsikan. Jangan bimbang. Yang kedua, ayat sebab, bermakna kita memberikan huraian dari segi sebab. Apabila kita memberikan sebab, kita boleh memasukkan peribahasa jika sebab itu ada kaitan dengan peribahasa. Kebanyakan pelajar memasukkan peribahasa sesuka hati. Memasukkan peribahasa dengan cara yang salah. Dan sebab itu tidak ada pautan dengan peribahasa. Okay? Kelemahan pelajar ialah mereka menggunakan peribahasa tetapi tidak menggunakan maksud atau sebahagian daripada maksud dalam peribahasa tersebut. Oleh sebab itu, saya ingin menyeru pelajar-pelajar ataupun menyeru semua pihak agar berhati-hatilah semasa menggunakan peribahasa agar tidak orang kata menyebabkan impression karangan itu jatuh ya. Dan seterusnya berkaitan dengan kesan. Ayat-ayat kesan pasti ada peribahasa kerana peribahasa ada banyak yang membawa maksud kesan. Kemudian langkah juga pasti ada. Ayat-ayat yang berkaitan dengan langkah juga sangat penting dan langkah ini biasanya berkaitan dengan huraian atau idea ataupun berkaitan dengan harapannya, terutamanya huraian ya. Nasihat saya ialah pelajar-pelajar ataupun guru-guru berilah perhatian dalam bahagian slide yang akan datang. 5 teknik sebelum itu saya nak beritahu. Pertama, saya nak beritahu 3 perkara penting hari ini ya. Pertama,
kalau boleh elakkan daripada memasukkan peribahasa dalam ayat idea karangan. Okey, idea karangan jangan masukkan peribahasa. Kenapa idea karangan jangan masukkan peribahasa? Sebab kita nak mempamerkan idea atau nak mempamerkan atau mempersembahkan peribahasa. Tujuan kita menulis peribahasa adalah untuk menerangkan huraian, bukan untuk menerangkan idea tersebut. Oleh sebab itu, ayat idea, biarlah idea dengan kata-kata kunci daripada arahan sahaja, bukan menggunakan peribahasa. Kalau kita gunakan peribahasa itu kadang-kadang agak berat. Dia akan overshadow ataupun mengambil kedudukan idea tersebut, sehingga pemeriksa akan terfikir ataupun guru-guru yang memeriksa akan terfikir, yang ini maksud idea lebih penting ke peribahasa lebih penting? So kita simpan ayat peribahasa itu dalam huraian. Okey, dalam huraian kita simpankan. So dalam idea karangan jangan masukkan peribahasa. Yang kedua, jangan terlalu banyak peribahasa dalam karangan. Ada pelajar yang tulis satu perenggan itu sampai 7 peribahasa, sampai 5 peribahasa, sampai 8 atau 10 peribahasa dalam satu karangan. Adakah itu pertandingan menulis peribahasa? Kalau pertandingan menulis peribahasa, bolehlah kita masukkan. Kalau pertandingan menulis peribahasa dalam karangan, kalau berbentuk pertandingan, bolehlah kita masukkan. Kalau kuis, bolehlah kita masukkan. Yang itu, oleh sebab itu, ayat pelajar akan hilang markah dari segi huraian kerana dia anggap karangannya sudah panjang. Karangannya panjang hanya kerana peribahasa banyak, tetapi huraian tak ada. Dia tidak dapat menghuraikan sesuatu dengan matang. Tidak ada fakta, tidak ada huraian yang jelas, tidak ada ayat-ayat sokongan kepada idea tersebut. Tidak ada ayat-ayat yang membantu dan menokang ayat tersebut. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar tidak mencapai cemerlang kerana penjelasan kurang mantap dan kurang jelas. Okey ya. Mantap kerana pelajar mampu menulis idea, kemudian menghuraikan idea dengan jelas dan matang. Kemudian dibuktikan dengan peribahasa yang relevan. Bukan setiap ayat peribahasa itu ataupun bukan setiap peribahasa itu sesuai digunakan dalam karangan, dan bukan setiap ayat dalam karangan sesuai dimasukkan ataupun memasukkan peribahasa. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Ingat, pertama gunakan peribahasa jangan gunakan peribahasa dalam ayat idea. Yang kedua, dalam satu perenggan jangan terlalu banyak peribahasa. Okey ya? Jangan terlalu banyak peribahasa. Dia jadi macam pasar, macam jual peribahasa je karangan itu. Tidak menjual idea, tidak menjual huraian, tidak menjual fakta, dan akhirnya awak seolah-olah menjaja benda yang orang salah. Orang dalam peribahasa Melayu, peribahasa Cina ada kata digantung digantung kepala anjing tapi dia jual daging kambing pula. Ini bermakna apa? Dia nak menyampaikan sesuatu dengan cara yang salah ataupun dengan orang kata membuat sesuatu dengan teknik yang tak betul, dan akhirnya siapa terpeduli ataupun siapa yang terpedaya? Pemeriksa tak akan terpedaya. Yang terpedaya ialah pelajar-pelajar itu sendiri. Okey ya, ingat ya, jangan terlalu banyak. Hanya pada bahagian yang sesuai, senario yang sesuai, keadaan yang sesuai kita masukkan. Bukan kerana ada banyak peribahasa bermakna cemerlang. No. Kalau ada banyak peribahasa tetapi tak ada satu huraian yang tepat pun, tak cemerlang juga. Sia-sia juga. Okey ya. Ketiga, saya nak beritahu bahawa kalau peribahasa itu berbentuk perumpamaan, perlu ada bagai, seperti, umpama dan sebagainya. Kalau peribahasa itu bukan perumpamaan, peribahasa itu ialah bidalan, peribahasa itu ialah kata-kata hikmat, peribahasa itu ialah simpulan bahasa, peribahasa itu ialah apa lagi? Pepatah. Mana boleh kita gunakan perumpamaan, seperti dan sebagainya? Boleh tak saya tulis seperti di mana ada kemahuan, di situ ada jalan? Tak boleh. Di mana ada kemahuan, koma, di situ ada jalan, ialah pepatah. Kerana sudah dipatahkan kepada dua bahagian. Ingat ya, pepatah bermakna karangan peribahasa itu telah dipecahkan kepada dua bahagian. Dia ada bahagian depan, bahagian belakang. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Itulah pepatah. Okey ya, ingat ya. Kalau bagai aur dengan tebing. Kalau aur dengan tebing, wajib ada bagai. Kalau tulis mereka bersikap aur dengan tebing, itu salah.
Sepatutnya ada bagai aur dengan tebing. Sebab apa? Yang ini dinamakan sebagai perumpamaan. Ingat perkataan umpama. Umpama bermakna mesti ada bagai, seperti, laksana dan sebagainya. Okey? Ingat 3 perkara ini ya. Jangan buat kesilapan seperti ini. Baik, tanpa membuang masa, cikgu akan masuk pada ayat ataupun teknik yang pertama dulu. Okey, yang pertama, teknik pertama berkaitan dengan isu. Apabila kita menceritakan isu, bilakah kita menceritakan ayat isu? Ayat isu biasanya diceritakan dalam pendahuluan. Ingat ya, ayat isu biasanya diceritakan dalam pendahuluan. Kebanyakan pelajar tidak mampu menulis ayat isu. Cikgu, kalau salah yang depan tu salah semua ke? Yalah, mestilah salah. Bagai dan ibarat sama saja. Ibarat, bagai, macam tu sama. Kalau perumpamaan tak kisah, dia akan terima. Okey, dia akan terima asalkan dia perumpamaan yang betul. Okey, jangan bimbang. Kalau bagai aur dengan tebing, saya tulis seperti aur dengan tebing, boleh, tak ada masalah, sama sahaja. Okey ya. Kalau contohnya laksana bulan dengan bintang, saya tulis seperti bulan dengan bintang, boleh juga, tak ada masalah kerana maknanya sama. Okey ya. Setakat ini tak ada soalan ya. Tadi ada orang tanya soalan, maka saya jawab. Baik, teknik yang pertama ialah teknik berkaitan menggunakan peribahasa dalam karangan jenis isu. Isu biasanya kita tulis dalam pendahuluan. Di manakah kita menulis ayat isu? Dalam kelas penulisan akan saya terangkan. Okey? Dalam ayat isu, mari kita lihat peribahasa yang sesuai ialah perumpamaan. Kerana kita mengumpamakan sesuatu isu itu dengan peribahasa. Saya berikan beberapa contoh. Contoh-contoh peribahasa yang saya berikan pada hari ini ialah peribahasa yang sudah keluar dalam soalan peribahasa SPM tata bahasa tu, bahagian tata bahasa itu. Pertama, bagai menatang minyak yang penuh. Yang kedua, seperti si buta baru melihat. Okey. Okey, kemudian bagai dakwat dengan kertas, seperti ulat melupakan daun. Alright, saya ada soalan tanya. Seperti hujan, cendawan tumbuh selepas hujan sesuai untuk peningkatan jenayah. Nanti saya akan beritahu secara orang kata dalam sesi yang lain ataupun okey, saya nak beritahu dulu. Cendawan tumbuh selepas hujan sesuai untuk peningkatan jenayah. Sebiasanya cendawan tumbuh selepas hujan untuk perkara-perkara yang kurang baik yang tiba-tiba muncul dengan banyaknya. Okey, tiba-tiba wujud dengan banyaknya. Kalau saya akan tulis peningkatan kes jenayah, boleh terima, masih boleh diterima, jangan bimbang. Okey ya. Baik. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan ialah sejenis peribahasa. Ada lagi tanya. Cendawan tumbuh selepas hujan ialah perumpamaan? Bukan. Sebab dia tak ada seperti. Kalau tak ada seperti, yang cendawan tumbuh selepas hujan ialah bidalan ya, sebenarnya bukan perumpamaan. Kalau perumpamaan mesti ada seperti, bagai, umpama. Okey. Baik, sejenis peribahasa, perumpamaan ialah sejenis peribahasa yang berupa perbandingan dengan sesuatu yang lain. Umumnya mengandungi ajaran. Yang pertama, ibu bapa. Kita lihat contoh. Ibu bapa pada hari ini sudah lupa untuk mengikut nasihat tua-tua ataupun nasihat orang tua-tua agar menjaga anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Okey? Itu cara kita jawab. Nak menjaga anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Sebahagian daripada ahli masyarakat kita berlagak dan sombong seperti si buta baru melihat kerana mereka mementingkan status dan taraf sosioekonomi daripada mengukur nilai-nilai murni dalam kehidupan. Ini ayat yang sangat orang kata sesuai digunakan apabila kita menggunakan masalah sosial ataupun kita menulis tentang peranan ibu bapa dan sebagainya. Okey ya. Ini karangan jenis gejala sosial lebih sesuai lah. Dan seterusnya contoh yang ketiga. Jika pihak sekolah dan ibu bapa membentuk hubungan yang erat dan akrab bagai dakwat dengan kertas, masalah ini tidak akan menjadi semakin hari semakin serius. Nampak tak? Maka di sini ada unsur-unsur isu. Apakah isu dibincangkan? Dalam ayat pertama, okey, dalam ayat pertama ataupun dalam sampel pertama, isu yang dibincangkan ialah pengabaian ibu bapa terhadap anak-anak. Jika ibu bapa mengabaikan anak-anak dan dia sudah lupa akan nasihat orang tua-tua agar menjaga anak bagai menatang minyak penuh, apa yang akan terjadi pada anak-anak? Semestinya anak-anak akan menjadi jahat dan sebagainya.
Okey. Yang kedua, nampak ada perkataan bersombong, berlagak, okey, mementingkan status, okey, dan taraf sosioekonomi, maka peribahasa seperti si buta baru melihat. Siapa tahu maksud seperti si buta baru melihat? Ada yang tahu maksud peribahasa seperti si buta baru melihat? Kongsikan kepada kita. Ada? Ada? Tak ada? Alamak, peribahasa ini bermakna sombong lah, okey. Orang yang sombong setelah kata tiba-tiba mendapat kekayaan ataupun mendapat kemewahan. Baik, yang ketiga, ada soalan berkaitan dengan teknik penggunaan peribahasa yang sesuai, iaitu perumpamaan dalam ayat isu, bermakna kita boleh membina ayat berunsur negatif ataupun berunsur permasalahan atau isu dan masukkan peribahasa. Ingat ya, kita boleh kaitkan unsur peribahasa dengan isu. Apabila kita mengaitkan isu dalam peribahasa itu ataupun peribahasa dalam isu tersebut, kita berjaya orang kata mengaitkan unsur yang relevan ya antara estetika kata ataupun unsur keindahan atau ungkapan dengan tema dalam karangan kita. Okey, kita boleh mendidik anak-anak untuk menulis ayat-ayat seperti ini. Baik. Kita boleh mendidik anak-anak untuk menulis ayat-ayat seperti ini dalam penulisan agar kualiti peningkatan dalam karangan meningkat. Kalau boleh, elakkan daripada penggunaan teknik yang konvensional. Teknik yang orang kata sudah semakin lama semakin lapuk. Apa itu? Bak kata peribahasa. Elakkanlah. Janganlah. Saya kata, saya tak boleh guna jangan. Sebab kebanyakan guru ataupun kebanyakan murid masih lagi menggunakan bak kata peribahasa. Tetapi saya rasa cara itu sudah lama dan cara itu sudah kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan penggunaan yang terkini. Okay? Baik, selepas peribahasa perlu letak huraian ke? Ya. Okay? Selepas peribahasa kita letak huraian supaya ayat kita menjadi lebih mantap. Okay? Selepas peribahasa kita masukkan huraian supaya ayat-ayat kita menjadi lebih mantap. Okey ya. Ini yang pertama berkaitan dengan peribahasa yang belum peribahasa yang sesuai, iaitu peribahasa yang berbentuk perumpamaan. Okey ya. Baik, seterusnya kita lihat soal yang teknik kedua pula. Teknik yang kedua berkaitan dengan sebentar ya. Teknik yang kedua berkaitan dengan sebab. Bila kita guna sebab? Sebab apabila kita menghuraikan idea, kita gunakan sebab. Okay? So peribahasa yang sesuai kita masukkan ialah bidalan. Apa itu bidalan? Bidalan ialah kata-kata, apa maksud dia? Mari kita lihat maksudnya ya. Maksud bidalan ialah kata-kata yang digunakan, okay, kata-kata yang sering kali disebut, okay, dan mengandungi nasihat dan peringatan. Nampak tak? Nasihat dan peringatan daripada Kamus Dewan saya dapat ni. Okay? So kita mesti banyak mengkaji apa itu bidalan, apa itu perumpamaan, bagaimana kita menggunakannya, barulah karangan kita menjadi hebat. Okay? Dan yang pertama, biasanya bidalan ni ada unsur yang orang kata menyindir ataupun unsur yang mengejek orang lain atau unsur yang orang kata cuba mengkias perbuatan negatif orang lain ya. Ya, jangan bimbang, saya akan hantar file ini dalam grup. Tak payah ambil gambar, tak payah nak salin dan sebagainya. Kalau nak salin nota yang tak ada dalam gambar, saya akan benarkan, jangan bimbang. Okey, jangan bimbang ya. Ada yang tak dapat, orang kata tak dapat salin dan sebagainya, tak apa. Saya akan hantar dalam grup, saya akan save as PDF dan akan hantar. Jangan bimbang, okey ya. Baik, seterusnya kita lihat contohnya. Ingat bidalan biasanya cikgu nak beritahu ciri-ciri bidalan. Ada tiga ciri bidalan yang perlu kita tahu. Pertama, bidalan digunakan untuk memberikan peringatan kepada seseorang. Bermakna sebelum orang itu buat jahat atau buat buruk ataupun buat perkara yang tak baik, kita mesti memberikan nasihat kepadanya, memberikan peringatan kepadanya. Okey.
barulah boleh kita kata sampai maklumat itu sampai padanya. Yang kedua, bidalan digunakan untuk menyindir atau mengejek orang lain dengan cara yang sopan. Kalau gunakan peribahasa, dia tak begitu menggores perasaan. Ingat, tak begitu menggores perasaan, tetapi dia dapat diterima dengan lebih baik. Okay? Dan yang ketiga, bidalan biasanya kita gunakan untuk keadaan senario. Okay? Senario berkaitan dengan sikap sesetengah manusia atau berkaitan dengan perbuatan sesetengah manusia. Okey, biasanya perbuatan dan sikap setengah manusia. Mari kita lihat satu contoh. Contohnya mari kita lihat. Okey, contohnya pencemaran sungai menyebabkan kawasan rekreasi tercemar. Hal ini dikatakan demikian kerana kawasan rekreasi yang sebelum ini indah dan permai telah dipenuhi sampah ni, typing error pula. Okey, saya betulkan dulu. Okey, memenuhi sampah, mana begitu? Okey, sampah. Alright, kita lihat. Boleh saya mulakan? Saya teruskan. Nampak tak? Setakat ini nampak? Setakat ini masih nampak? Okey, kita lihat di sini ya. Pencemaran sungai menyebabkan kawasan rekreasi tercemar. Hal ini dikatakan demikian kerana kawasan rekreasi yang sebelum ini indah dan permai telah dipenuhi sampah sehingga menjadi indah kabar daripada rupa apabila dilawat oleh orang ramai. Nampak? Menjadi indah kabar daripada rupa apabila dilawat oleh orang ramai. Ini bermakna perkara itu tidaklah secantik yang digambarkan. Okey, indah kabar daripada rupa. Okey ya. Yang ini sesuai untuk karangan jenis apa? Karangan jenis pencemaran alam, karangan jenis isu alam sekitar. Sesuailah sebab keadaan tempat itu tidaklah secantik yang digambarkan. Okey, tidaklah secantik seperti yang telah diuar-uarkan. Itu maksudnya indah kabar daripada rupa. Alright ya. Mari kita lihat seterusnya. Okey, kita lihat seterusnya. Masalah sosial yang dibincangkan di atas mestilah diatasi dengan adanya peranan daripada ibu bapa yang dapat memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak. Kebanyakan ibu bapa bersikap rumah siap pahat berbunyi dengan menyalahkan pihak sekolah setelah beberapa perkara telah diputuskan dalam mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di sekolah demi kepentingan anak-anak mereka. Nampak tak? So kita beritahu bahawa setelah pihak sekolah telah membuat keputusan tentang sesuatu perkara, barulah ibu bapa membuat bising. Padahal mesyuarat PIBG pun malas dihadiri pula. Ini yang berlaku dalam kalangan ibu bapa kita. Okey, apabila ada mesyuarat PIBG, pergilah. Barulah kita tahu apa yang berlaku di sekolah. Okey, so kita boleh gunakan banyak lagi. Contoh, tiada beban, batu digalas. Contoh ketiga ni ya, saya gunakan orang kata saya cakap sajalah sebab tak cukup ruang untuk menulisnya ya. Tiada beban, batu digalas bermakna dia sengaja mencari hal atau sengaja mencari masalah lah. Contohnya, anak-anak muda pada hari ini semakin hari semakin berani mencuba bahan-bahan terlarang seperti pil hayal dan juga pil hayal dan juga dadah kerana mereka ini golongan yang tiada beban, batu digalas. Nampak tak? Mereka ini golongan yang tiada beban, batu digalas. Bermakna sengaja nak mencari susah kepada diri sendiri. Sama seperti bidalan apa? Tiada sakit makan ubat. Kalau tak sakit makan ubat memudaratkan diri sendiri. Nampak tak? Inilah yang berlaku dalam kalangan anak-anak muda kita pada hari ini. Next, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Ini bermakna kena ada kerjasama daripada dua pihak. Biasanya pelajar-pelajar akan gunakan bagai au dengan tebing. Boring lah, sangat bosan lah. Bukan tak boleh guna. Apa kata kita guna dari segi sebaliknya pula. Kita kebat sedikit, KBAT sedikit pemikiran kita. Contohnya, jika ibu bapa dan guru-guru tidak bekerjasama, maka program yang dijalankan di sekolah tidak akan berjaya kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Nampak tak? Kita gunakan begitu. Okey ya, ingat ya, kita boleh gunakan begitu. Ataupun satu lagi karangan jenis kejiranan contohnya. Jika semangat kejiranan tidak diamalkan, semangat kejiranan tidak diamalkan oleh penduduk setempat atau di kawasan perumahan, pelbagai gejala sosial tidak dapat diatasi.
Hal ini dikatakan demikian kerana pertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Nampak tak? Oleh sebab itu, masalah sosial yang berlaku di kawasan perumahan memerlukan kerjasama antara kedua-dua belah pihak, iaitu jiran dan juga pihak berkuasa. Nampak tak? Ini yang boleh kita gunakan dalam teknik penulisan. So, teknik kedua yang ingin saya sampaikan ialah teknik sebab, iaitu apabila kita kaitkan sebab atau ayat sebab, kita masukkan peribahasa. Okey ya, kita masukkan peribahasa. Alright, ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan, kita masuk pada yang ketiga pula. Boleh? Baik, kita masuk yang ketiga pula. Next, ketiga, ayat jenis kesan. Ayat jenis kesan barulah kita gunakan pepatah. Pepatah tu apa? Pepatah ialah sejenis peribahasa yang mengandungi nasihat, ajaran atau perkataan orang tua-tua dan lain-lain. Okey, contohnya di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Biar putih tulang, jangan putih mata. Okey? Biasanya bidalan ataupun pepatah ini terhasil daripada orang kata-kata orang dulu dalam pantun ataupun dalam kiasan orang dululah. Memang saya ada juga banyak mencipta peribahasa berbentuk pepatah. Kalau cikgu sudi, kalau kalian sudi, bolehlah saya kongsikan beberapa rangka pantun yang menggunakan peribahasa tersebut. Saya ada satu grup pantun dalam Telegram yang kita mengumpulkan semua pencinta pantun dan kami mencipta pantun-pantun berdasarkan tema. Antara tema yang kami cipta ialah tema peribahasa. Memang sangat menarik, telah dikumpulkan beratus atau berpuluh-puluh peribahasa berkaitan dengan berpuluh-puluh rangka pantun berkaitan dengan peribahasa. Baik, kita lihat kesannya. Kesan yang pertama, kita lihat ayat kesan yang pertama, contohnya impaknya. Kesan mesti ada impak. Impaknya, natijahnya ataupun implikasinya, bolehlah. Impaknya, anak-anak akan berusaha untuk mencapai cita-cita mereka kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Dengan kata lain, nampak huraiannya? Dengan kata lain, mereka akan gigih dan bekerja keras untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik dan kurikulum. Barulah kita mampu untuk membina jambatan makna dan antara huraian dengan ungkapan tersebut. Jambatan makna dan juga penyampaian yang begitu matang ini pasti akan memberikan impresi ataupun impression yang sangat positif kepada guru-guru yang membaca karangan tersebut. Okey? Contoh kedua, jika semua pihak ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, kita akan dapat mewujudkan kesepakatan dan seia sekata untuk mengatasi masalah sosial yang berlaku. Nampak tak? Jika semua pihak ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, kita akan dapat mewujudkan kesepakatan dan seia sekata untuk mengatasi masalah sosial yang berlaku. So, apakah unsur yang cuba disampaikan dalam ayat ini? Kita lihat yang pertama, apabila saya gunakan peribahasa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, saya link dengan apa? Saya link dengan huraian iaitu berusaha mencapai cita-cita, lepas tu gigih dan bekerja keras mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Okey? Itu cara kita membina link dengan peribahasa tersebut. Apabila kita membina link dengan peribahasa tersebut, maka kita berjaya untuk menulis karangan yang baik. Banyak pelajar yang tidak berjaya, kita haruslah membimbing mereka, memberikan apa caranya kalau murid-murid kita lemah. Caranya mudah sahaja. Pertama, kita senaraikan peribahasa. Selepas kita senaraikan peribahasa, kita minta mereka mencari makna peribahasa dengan kamus dewan. Selepas mereka mencari peribahasa dengan kamus dewan, kita minta mereka membina ayat yang ringkas dulu, ayat yang mudah difahami dulu. Kemudian baru kita bantu mereka untuk memanjangkan ayat tersebut dengan kata hubung, majmuk, pancangan, keterangan dan sebagainya lah. Okey? Dan cara ini dapat membantu murid-murid untuk menulis karangan yang lebih hebat. Ingat ya, skor dalam penulisan terutamanya nak membuktikan unsur ungkapan menarik ini bukanlah sesenang sehari dua belajar sudah boleh.
Kita haruslah terus belajar. Setiap karangan kalau boleh gunakan peribahasa berlainan. Kalau kita gunakan peribahasa yang sama dan dah betul, boleh juga, tak ada masalah. Kalau kita dah biasa gunakan 10 peribahasa itu, kita gunakanlah 10 peribahasa itu dalam setiap karangan supaya kita lama-lama dia dah biasa. Alah bisa, tegal biasa. Okey ya. Yang kedua, jika semua pihak ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, saya tuliskan, saya bulatkan dulu. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, ini peribahasa. Tetapi apakah unsur yang berkaitan dengan maksud peribahasa? Mewujudkan apa? Persepakatan dan seia sekata. Kalau kamu cari maksud ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam kamus dewan, kamu akan nampak perkataan kesepakatan dan seia sekata. Oleh sebab itu, murid-murid yang lemah apabila mencari maksud dalam kamus dewan, highlight ataupun kita kata menggunakan pena penempu, highlight, highlighter pena penempu tu kita highlight kan, kemudian kita minta mereka keluarkan. Kemudian dalam ayat karangan itu, pastikan ayat huraian itu ada unsur maksud dalam ayat-ayat karangan kita. Barulah kita dapat membuktikan karangan pelajar itu begitu matang. Lagipun cara ini dianggap sebagai orang kata serampang dua mata atau sambil menyelam minum air, kerana kita bukan sahaja mempelajari peribahasa dalam karangan, kita juga mempelajari maksud peribahasa dan teknik menggunakannya dalam pembinaan ayat. Ingat ya, bina ayat dengan menggunakan peribahasa belum keluar dalam SPM setakat ini. Okey ya, belum keluar dalam SPM dah lama dah. Okey, pernah keluar lah SPM beberapa tahun sebelum ini, belum keluar lagi bina ayat dengan peribahasa. So berhati-hatilah. Alright, kita lihat yang ketiga pula. Saya teruskan dengan yang ketiga. Yang contoh ketiga, jika jiran yang mengamalkan konsep berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, pasti akan tolong menolong dalam usaha mengatasi masalah ini. Apa masalah? Kamu nyatakanlah masalah itu berdasarkan karangan tersebut. So dalam hal ini, peribahasanya ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, dan ini peribahasanya. Dan apakah maksud dalam kamus dewan yang menggunakan unsur dari segi huraian itu yang boleh kita manfaatkan, iaitu bertolong menolong. Kalau kamu cari maksud maksud berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kamu akan nampak peribahasa maksud dia ialah tolong menolong. Okey ya? Tolong menolong. Apa maksud bagai aur dengan tebing pula? Bagai aur dengan tebing ialah, bagai aur dengan tebing ialah bertolong-tolongan. Itu berbeza sedikit. Ada unsur berbeza sedikit ya. Kalau boleh, carilah maksud peribahasa dengan karangan tersebut ya. Maka kita akan berjaya untuk memasuki teknik-teknik yang akan saya kongsikan lagi. Okey, kita buka sedikit masa untuk sesi soal jawab jika ada. Ada sesi soal jawab? Ada tak soalan-soalan nak tanya saya? Ada soalan? Kita buka pada sesi soal jawab. Ada tak? Ada tak soalan nak tanya saya setakat ini? Setakat ini clear tak? Cikgu. Ya, silakan. Yang itu ayat kedua, kalau itu tanpa bersikap boleh tak? Jika semua pihak bersikap ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Sebenarnya itu bukan sikap. Sikap biasanya untuk yang berkaitan dengan negatif. Yang ini kita masukkan yang positif. Faham tak? Dia bersikap, kalau kata dia bersikap pemarah ataupun kalau sikap biasanya kita masukkan karakteristik. Sikap untuk karakteristik. Tetapi yang ini konsep. Kalau kesan biasanya kita membawa unsur konsep dalam penulisan. Kalau kita nak guna, kalau tak mau guna sikap, kita guna jika semua pihak berpegang pada peribahasa. Itu boleh terima. Jika semua pihak berpegang pada peribahasa, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, kita akan dapat mewujudkan kesepakatan dan seia sekata untuk mengatasi masalah sosial yang berlaku. Satu lagi cara ialah jika semua pihak faham akan makna peribahasa, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, kita akan dapat mewujudkan kesepakatan dan seia sekata untuk mengatasi masalah sosial yang berlaku. Boleh ya?
Okay, boleh. Alright, terima kasih. Baik, ada soalan lagi sebelum saya teruskan dengan teknik yang keempat. Selain teknik keempat dan kelima, cikgu juga akan tunjukkan sedikit yang kita unsur yang ataupun sedikit teknik yang agak menarik yang saya gunakan dan yang dalam buku yang akan datang lah. Saya akan tunjukkan kamu buku saya akan datang yang sangat menarik dan sangat indah yang dapat membantu murid-murid, terutamanya murid-murid yang sederhana dan lemah. Okey, tanpa membuang masa, kita akan masuk pada bahagian teknik yang keempat pula. Okey. Baik, teknik keempat ialah teknik langkah. Langkah ialah teknik yang paling orang kata popular dalam karangan. Tetapi ada juga guru ataupun pelajar yang sudah lupa cara menggunakan simpulan bahasa. Ingat ya, ungkapan simpulan bahasa bermaksud ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan-perkataan yang membentuknya. Okey ya. Antaranya seperti durian runtuh, busuk hati, kaki ayam, ambil berat, semua itu ada dalam apa? Dalam orang kata pernah disoal dalam peperiksaan SPM sebenarnya. Contohnya, masyarakat di kampung saya ini karangan jenis cerita sesuai. Biasanya simpulan bahasa kita gunakan dalam karangan jenis cerita. Murid-murid menengah rendah ataupun menengah tinggi, kalau menengah atas biasanya dalam karangan jenis cerpen lah. Okay? Masyarakat di kampung saya mendapat durian runtuh apabila kekayaan dan kemakmuran di kampung itu datang daripada keputusan kerajaan membeli tanah lapang untuk dibina lapangan terbang. Okey ya. Baik, kita lihat yang kedua, sebagai rakyat yang ambil berat akan perpaduan kaum, kita perlulah menjaga hati semua pihak dengan tidak menggores perasaan masing-masing. Dengan berbuat begitu, perpaduan dapat dipertahankan. Okey ya, perpaduan dapat dipertahankan. Okey, ada soalan setakat ini? Ada soalan? Yang ketiga berkaitan dengan adik yang hanya kaki ayam itu berjalan ke tempat ayah meletakkan kereta. Selepas itu adik membantu ayah membawa bagasinya keluar dari tempat duduk di dalam kereta. Nampak tak? Ini berbentuk penceritaan. Okey? So karangan ataupun karangan jenis cerita sesuai kita gunakan simpulan bahasa juga. Kalau pelajar-pelajar kita lemah, saya nak kongsikan ya. Kalau pelajar-pelajar kita lemah, apa yang boleh kita kongsi, apa yang boleh kita gunakan ialah pelajar-pelajar juga boleh memasukkan simpulan bahasa. Kalau mereka tak dapat menghafal peribahasa yang panjang, ajarlah mereka dengan simpulan bahasa. Simpulan bahasa juga merupakan satu daripada unsur ungkapan menarik. Jangan lupa, apabila murid-murid di sekolah rendah, semua belajar simpulan bahasa. Darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, semua belajar simpulan bahasa. Apabila dah sampai tingkatan 1, 2, 3, semua dah dilupakan. Dan macam dah dipulangkan kepada guru sekolah. Apa yang telah berlaku kepada simpulan bahasa tersebut? Gunakan. Jangan anggap menggunakan simpulan bahasa akan menurunkan standard karangan kamu. No. Menggunakan peribahasa yang salah lebih merosakkan standard karangan kamu. Daripada menggunakan peribahasa yang salah, lebih baik kita menggunakan simpulan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Selepas kita gunakan simpulan bahasa, barulah kita upgrade kepada peribahasa. Itu cara yang lebih betul. Apabila kita nak belajar simpulan bahasa, kita gunakan teknik-teknik seperti itu. Daripada mula-mula kita buat perkara yang senang, kemudian lebih susah, lebih sukar, lebih tinggi arasnya. Itu cara belajar yang betul. Jangan buat cara yang salah. Okey ya? So jangan orang kata nanti apabila peperiksaan SPM ataupun peperiksaan PD3 dah keluar, result keputusan dah keluar, B karangan dapat ataupun kertas bahasa Melayu dapat B saja. Bila jumpa guru sekolah tanya kenapa cikgu ya, awak tak gunakan ungkapan. Yalah cikgu, saya tak tahulah peribahasa. Yalah tak tahu peribahasa, gunakanlah simpulan bahasa. Simpulan bahasa pun satu daripada peribahasa. Okey ya? So jangan lupa kita boleh gunakan peribahasa dalam karangan. Tak ada masalah sebenarnya. Setiap perenggan mesti ada satu peribahasa. Inilah soalan yang saya tunggu. So, okey, sebab banyak mitos yang berlaku ya. Banyak mitos ataupun kata-kata yang orang kata cerita-cerita dongeng tentang pemarkahan dan juga cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita mitos tentang pemarkahan dalam peperiksaan. Saya nak kongsikan pengalaman kepada kamu dan juga pengetahuan kepada kamu. Pengetahuan yang ingin saya kongsikan ialah, pertama, jika ayat itu sesuai
ataupun ayat huraian itu sesuai dengan beberapa istilah ataupun pelajar sesuai menggunakan istilah dan juga kosakata yang ada peribahasa, barulah kita masukkan peribahasa. Jika tidak, kalau seluruh perenggan itu tak ada pun satu frasa, satu bahagian yang sesuai, nak masukkan bagaimana? Walau bagaimanapun, peribahasa harus digunakan sekurang-kurangnya satu peribahasa dalam satu karangan. Berkaki ayam boleh tak? Kalau boleh kita elakkan. Okay, ya? Berkaki ayam kita elakkan. Kalau kita boleh kita tulis kaki ayam saja. Okay? Jangan berkaki ayam. Okay? Sebab peribahasa ni unsur yang tak boleh diubah lagi dah. Struktur itu tak boleh diubah lagi dah. Kerana kaki ayam sudah bermaksud berkaki ayam. Okay? Bermaksud berjalan tanpa memakai slipper. Oleh sebab itu peribahasa ni dia ada unsur yang sangat istimewa. Dia tak perlu betul dalam konteks tata bahasa. Okey, jangan bimbang dia ada kesalahan bahasa atau kesalahan imbuhan. Contoh, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sepatutnya di mana kita gunakan untuk ayat tanya. Kamu tinggal di mana, Fawaz? Kamu tinggal di mana, Muiz? Kamu tinggal di mana, Emmanuel? Kamu tinggal di mana, Nur Fatini? Itu yang kita gunakan di mana. Tapi dalam peribahasa tak dikira dari segi tata bahasa. Ingat ya, peribahasa tidak dinilai dari segi kesalahan bahasa. Apabila peribahasa itu sudah mantap, tidak perlu dinilai lagi, tidak perlu dipertikaikan lagi unsur kegramatisan dalam peribahasa tersebut. Ingat ya, peribahasa dicipta oleh orang dulu-dulu. Apabila bahasa Melayu kita berkembang dengan sistem yang semakin sistematik, dengan peraturan dan juga rumus yang semakin baik, maka peribahasa itu kita kekalkan. Okay? Kita masih mengekalkan kerana itulah khazanah yang ditinggalkan oleh generasi yang terdahulu kepada generasi kini. Apabila kita cuba mengubah sesuatu yang telah diberikan oleh generasi dahulu kepada generasi terkini, maka sudah hilanglah nilai keindahan pada peribahasa tersebut. Ya. So pada pandangan saya, peribahasa tidak perlulah kita takut tentang unsur kegramatisannya ataupun tidak, asalkan maknanya sampai. Asalkan maknanya sampai. Ya. Ingat perkara ini. Baik, ada soalan seterusnya nak tanya saya? Ada soalan seterusnya nak tanya kepada saya? Ada? Cikgu, setiap perenggan perlu ada satu peribahasa? Tak semestinya. Tetapi, sebagai cara untuk mendisiplinkan murid kita, mintalah mereka tulis sekurang-kurangnya satu peribahasa dalam satu perenggan. Sebab apa? Sewaktu buat latihan, dia boleh buat. Okay, dia boleh buat peribahasa tu. Sekurang-kurangnya dia masukkan dalam latihan. Dalam peperiksaan, kalau dia lupa macam mana? Dalam peperiksaan, kalau dia tak ingat, apa yang akan terjadi dalam karangannya? Maka karangannya tidak akan ada unsur ungkapan menarik. Kalau kita ajar 5 peribahasa, dia guna 1 peribahasa pun sudah cukup untuk mendapat markah cemerlang. Kalau kita ajar 1 peribahasa dalam 1 karangan, dalam peperiksaan yang 1 itu pun sudah dilupakan, macam mana dia nak skor dalam peperiksaan? Oleh sebab itu, kita ajar dengan cara yang susah, supaya mereka jawab dengan cara yang mudah. Okey, murid-murid sekarang juga harus tahu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Okey, biarlah murid-murid kita bersusah-susah dahulu, bersakit-sakit dahulu dengan menulis banyak peribahasa dalam karangan, terutamanya 1 peribahasa dalam 1 perenggan. Tak apa, biar mereka tulis. Okey, dalam peperiksaan nanti kalau dalam 2 perenggan baru ada 1 peribahasa pun sudah mencukupi. 5 perenggan ada 1 peribahasa pun sudah mencukupi. Yang penting mereka ada menulis ungkapan menarik tersebut. Lagipun ungkapan yang menarik itu haruslah pelbagai. Jangan hanya bagai ini, seperti ini, umpama ini, tapi perumpamaan sahaja. Satu lagi, pepatah tak tulis, kata-kata hikmah tak tulis, bidalan tak tulis. Peribahasa mestilah berbentuk variasi. Apabila kita memasukkan peribahasa yang bervariasi dalam karangan, ayat dalam karangan kita juga akan menjadi pelbagai, kualiti karangan kita juga akan meningkat dengan sebaik-baiknya. Okey ya? Baik, ada soalan lagi nak tanya cikgu?
Cikgu peribahasa macam mana nak kira, ada di private message saya, dia kata, cikgu peribahasa bagaimana nak kira dalam karangan, buat apa nak kira, karangan tak payah kira jumlah perkataan, yang penting kita tulis banyak, kalau pendek sangat kena kira lah, kalau karangan PD3 180 perkataan yang ke atas, kalau kurang daripada 180 nampak macam pendek sangat, barulah kita kira. Kalau kita dah tulis hampir 2 muka surat atau 1 muka surat setengah tu, tak payah kira lagi dah. Dah memang cukup syarat. Jangan bazirkan masa anak-anak. Oi, kita kena jaga masa kita dengan sebaik-baiknya. Okey, daripada kita bazirkan masa kira jumlah perkataan itu, lebih baik kita tulislah ayat harapan, ayat ayat cadangan dalam kesimpulan, masukkan ungkapan-ungkapan menarik, semak karangan kita dan juga membaiki kesilapan yang ada. Boleh kan? Baik, kita teruskan dengan seterusnya. Boleh? Boleh saya teruskan? Ada soalan lagi? Okey, tak ada soalan, kita teruskan dengan yang kelima, ayat-ayat harapan. Ini menarik. Ayat-ayat harapan saya masukkan kata-kata hikmat. Apa itu kata-kata hikmat? Ada yang kata kata-kata hikmah. Contoh kalau rumusan kita letak peribahasa. Macam mana kira? Kalau rumusan dikira satu persatu. Adik, oi, dalam rumusan kita tak guna peribahasa. Jangan gunakan peribahasa dalam rumusan. Membazir saja. Simpan peribahasa itu untuk karangan. Okay? Jangan gunakan peribahasa dalam rumusan. Tak payah. Kita gunakan fakta dalam rumusan. Bukan unsur-unsur bahasa yang menarik dalam rumusan. Okay? So dalam ayat berkaitan dengan harapan hikmat, ada yang kata kata-kata hikmah, ada yang kata kata-kata hikmat. Yang betul kata-kata hikmat. Apa maksud hikmat? Hikmat ni bermakna yang powerful, perkataan yang boleh memberikan kita sesuatu unsur yang sangat hebat dalam penulisan kita. Contoh, jauh perjalanan, luas pemandangan. Okay? Contoh kata-kata hikmat lain, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Bertangguh itu pencuri masa. Mata pedang lebih tajam, mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Ada soalan nak tanya saya tentang maksud peribahasa ini? Kata-kata hikmat menurut Kamus Dewan ialah perkataan yang orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. Bermakna maknanya sangat tinggi. Maknanya sangat tinggi ya. Cikgu jelaskan satu persatu dulu. Jauh perjalanan, luas pemandangan bermaksud apabila kita berjalan jauh, dalam kehidupan kita. Berjalan jauh dalam kehidupan kita bukan semestinya untuk pelancongan sahaja. Memanglah dari segi pelancongan itu lebih tepat dan lebih sesuai, tetapi jauh perjalanan dalam unsur peribahasa ini, perjalanan juga bermaksud perjalanan kehidupan kita. Maka jauh perjalanan kehidupan kita, luaslah pemandangan kita. Ini bermakna semakin lama kita hidup, semakin banyaklah pengalaman dalam diri kita. Semakin lama kita hidup, semakin banyaklah benda yang kita lihat. Semakin banyaklah benda yang kita nikmati. Semakin banyaklah benda yang kita cuba, eksperimentasi dan sebagainya. Itu maknanya jauh perjalanan, luas pemandangan. Tak salah jika murid tulis ya. Orang tua itu memberikan pandangan yang amat bernas dan amat mengagumkan kerana jauh perjalanan, luas pemandangan. Boleh kita gunakan peribahasa seperti ini. Okay? Yang kedua, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Ini bermakna kalau kita berasal daripada keluarga yang baik-baik, kalau kita berasal daripada keturunan yang baik-baik, ke mana-mana kita pergi pun, kita akan menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti pulau yang memberikan manfaat kepada orang lain sebagai tempat tinggal, tempat ekonomi, tempat bekerja, tempat mencari rezeki, tempat berteduh, membina rumah dan sebagainya. Sama seperti benih yang baik. Ya. Benih di sini bermaksud orang kata baka yang baik ataupun keturunan yang baik, genetik yang baik. If you are from a good family, daripada family yang baik, daripada ibu bapa yang mengajarkan unsur-unsur positif kepada kita, mana-mana kita pergi pun kita akan mengikut apa-apa yang diajarkan oleh ibu bapa kita, oleh keturunan kita, oleh leluhur kita, dan kita tidak akan berasa teragak-agak untuk membuat perkara yang negatif. Oleh sebab itu orang dulu-dulu sangat hebat. Dia melambangkan benih kepada faktor genetik.
Dia melambangkan benih kepada orang kata sikap ibu bapa ataupun ajaran-ajaran dalam keluarga. Kemudian jatuh ke laut ini bermakna pergi ke mana-mana saja, dicampak ke mana-mana saja, dihantar ke mana-mana saja. Peribahasa ini sesuai untuk anak-anak yang menulis karangan berkaitan dengan remaja yang melanjutkan pelajaran ke luar negara, okey? Dan apabila dia berada di luar negara, dia disukai orang kerana bersifat baik, bersopan santun dan juga menghormati orang yang lebih tua. Itu sangat penting. Itu teknik yang boleh kita gunakan ya. Yang ketiga, bertangguh itu pencuri masa. Bertangguh itu pencuri masa, kita dah beritahu bahawa seseorang yang suka menangguhkan pekerjaan, procrastinate lah kata orang bahasa Inggeris. Kalau kita bersikap bertangguh dalam orang kata pelajaran ataupun bertangguh dalam sewaktu kita membuat kerja rumah, maka kita dianggap sebagai pencuri masa. Kerana apa? Kita sudah mencuri masa sendiri. Apabila kita mencuri harta yang dimiliki oleh orang kata empunya sendiri, kita sendiri mencuri barangan ataupun kepunyaan kita, bermakna siapa yang rugi? Sendirilah yang rugi kerana kita sedang menipu diri sendiri. Kita mencuri masa kita sendiri. Okey? Itu bermaksud bertangguh pencuri masa. Bertangguh itu pencuri bermakna apabila kita menangguhkan kerja, kita sedang mencuri makna sendiri, bermakna kita mencuri ataupun orang kata kita telah akan berasa menyesal kerana kita masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Okey ya? Mata pena lebih tajam daripada pedang. Mata pena lebih tajam daripada pedang bermakna kata-kata seseorang lebih hebat daripada ataupun lebih tajam adalah pun lebih berkesan daripada apa? Daripada senjata fizikal yang kita namakan. Okey ya? Baik, kita lihat contohnya. Kalau saya nak telegram yang banyak peribahasa tu boleh. Bermakna senarai peribahasa, senarai pantun dalam senarai pantun peribahasa boleh. Nanti saya kongsikan senarai pantun peribahasa yang boleh kamu gunakan dalam karangan. Gunakanlah nanti. Okey ya? Baik, ada soalan lagi sebelum saya teruskan? Ada soalan lagi tak? Okey, saya teruskan ya. Haus pula. Saya berharap agar remaja pada hari ini akan mengekalkan jati diri walaupun mereka melanjutkan pelajaran ke luar negara, agar dapat membuktikan bahawa benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Nampak tak? Mengekalkan jati diri. Nampak tak? Perkataan dia lah dia mengekalkan jati diri. Ini penting ni. Pergi mana-mana pun dikekalkan dengan apa? Ciri-ciri yang baik. Dapat membuktikan bahawa selain gunakan kerana, kita gunakan bahawa. Itu cara kita menghubungkan idea ataupun menghubungkan huraian dengan peribahasa. Bahawa ialah kata hubung pancangan komplimen. Okey ya? So kita kena tahu. Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Okey? Ada soalan nak tanya saya? Tak ada? Kalau tak ada, saya akan teruskan. Alright. Ada soalan. Kita lihat apa soalannya. Pukul berapa habis ya? Rumah blackout kena guna data, dia kata. Alamak, pukul 10.30 habis. Pukul 10.30 habis. Jangan bimbang. Okey ya? 10.30 habis. Alright, next kita lihat. Kita pelajaran kita hari ini 1 jam setengah kan? Okey? Yang kedua, saya berdoa agar anak-anak muda akan menghargai masa dan mengisi masa mereka dengan mengulang kaji pelajaran tanpa sikap suka bertangguh, kerana bertangguh itu pencuri masa. Ada typo sedikit di sini. Saya nak betulkan. Bertangguh itu pencuri masa. Okey? Bertangguh itu pencuri masa. Kita beritahu kerana masa yang sudah berlalu tidak akan saya ulang ya. Saya berdoa agar anak-anak muda akan menghargai masa dan mengisi masa mereka dengan mengulang kaji pelajaran tanpa sikap suka bertangguh, kerana bertangguh itu pencuri masa dan mereka harus sedar bahawa masa itu emas, kerana masa yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Nampak? Panjang huraiannya dengan ayat Majmuk. Walaupun ayat ini agak panjang tetapi kita berjaya memasukkan dua peribahasa. Peribahasa yang pertama yang dapat kita masukkan ialah peribahasa bertangguh itu pencuri masa. Okey? Bertangguh itu pencuri masa dan satu lagi ialah masa itu emas. Nampak? Kita kaitkanlah dua-dua ini dalam
penulisan kita. Alright, kita lihat seterusnya. Sama-samalah kita mencari ilmu dan pengetahuan daripada pelbagai cara. Termasuklah melancong dan melihat dunia kerana jauh perjalanan luas pemandangan. Okay? So itu nampak tak? Mencari ilmu, kita lihat di sini ya, mencari ilmu. Mana lukisan saya? Okey, yang kita mencari ilmu dan pengetahuan. Nampak? Pengetahuan itu link dengan peribahasa apa? Pengetahuan itu link dengan peribahasa jauh perjalanan, luas pemandangan. Okey ya. So di sini kita lihat ini melancong juga. Satu lagi saya lupa nak kaitkan iaitu melancong. Okey. Maka apa yang dapat kita kaitkan di sini ialah apabila kita melancong maka jauh perjalanan. Apabila kita luas pemandangan bermaksud mendapat ilmu pengetahuan dan mencari ilmu. Okey ya. So yang ini yang boleh kita masukkan dalam penulisan. Gunakanlah peribahasa yang sesuai dalam penulisan. Okey ya. Cikgu ada beberapa tip lagi penting kepada kamu. Peringatan pertama. Elakkan daripada memasukkan peribahasa dalam idea ke agar idea yang muncul sebagai watak utama dalam ayat-idea. Ingat ya, elak daripada peribahasa dalam ayat idea. Ayat isi karangan jangan masukkan peribahasa kerana apabila peribahasa itu telah overshadow ataupun orang kata telah mengambil alih makna yang cuba disampaikan ataupun inti yang cuba disampaikan dalam ayat tersebut, maka hilanglah orang kata tujuan kita menulis ayat idea tersebut. Ejaan jangan salah, mesti eja betul. Apakah ejaan yang salah? Biasanya pelajar-pelajar buat ejaan salah apa tahu? Saya akan tunjuk di sini. Pertama dia akan tulis perpatah. Bak kata perpatah. Ini salah. Nampak? Bak kata perpatah. Okey ya. So ini salah jangan guna. Satu lagi ialah bulat saya tulis di bawah sinilah. Okey. Nampak ada bulat bawah? Okeylah saya tulis di sini. Bulat air kerana pembentung. Ini pun salah. Bulat manusia kerana muafakat. Ini salah. Okey, kerana muafakat. Ini salah ya. Muafakat. Saya sendiri tak ada typo. Okey, ini salah. Okey ya. So jangan buat kesilapan seperti ini. Ini pun salah. Sebab yang betul ialah apa? Yang betul ialah pepatah. Yang betul ialah apa? Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat salah. Yang betul ialah bulat air kerana pembetung. Ini penting. Bulat air kerana pembetung. Sudah jatuh baru tengadah. Ataupun ada yang tulis apa tahu? Ada yang tulis sudah jatuh baru terngadah. Yang mana salah? Yang pertama salah. Tak ada dalam BM tak ada terengadah. Yang betul ialah tengadah. Okey, jangan buat kesilapan. Alright, ini antara tiga bahagian yang selalu ditulis salah oleh calon-calon peperiksaan. Ada lagi sebenarnya. Contoh, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Okey, ini pun salah lah. Sepatutnya ditulis di mana, jarak ya. Ada kemahuan, di situ ada jalannya. Okey, ini barulah betul. Jangan buat salah. Okey. Kemudian seterusnya ada juga yang tulis bah kata peribahasa. Aduh, apa tu bah? Bah kata peribahasa salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya bak kata peribahasa. Bah tu bermakna apa? Bah tu bermakna banjir tau. Jangan salah tulis. Bah dan bah pun tak tahu kira. Right? Jangan buat kesilapan. Bah bermakna seperti. Bah BH bermakna banjir. So jangan buat kesilapan. Okay? Alang-alang menyeluk perkasam, biarlah sampai ke pangkal jalan. Ini pun silap juga. Bukan perkasam. Apa yang betul? Alang-alang menyeluk perkasam. Okey. Biarlah sampai ke pangkal jalan. Itu cara yang betul. Okey, ke pangkal jalan. Ini barulah betul. Banyak pelajar yang buat silap.
Ada orang tanya saya soalan ya. Apa soalannya? Saya tak nampak sebab saya sedang type. Saya tak boleh nampak itu ikon ataupun bahagian Zoom chat itu. Sila kemukakan suara anda. Sila kemukakan suara anda please. Okay. Pangkal lengan. Pangkal, ya lengan. Alamak, silap. Pandai kamu. Okay. Lengan. Okay. Tengok saya sendiri silap type. Dah cakap betul tapi silap type salah. Alright, seterusnya, kesilapan seterusnya juga berkaitan dengan apa? Bagai aur, okey, bagai aur dan tebing. Ada yang tulis begitu. Sepatutnya bagai aur dengan tebing. Ini betul. Okey ya. So jangan buat kesilapan seperti ini. Boleh tak? Ada soalan lagi nak tanya saya? Boleh? Boleh tak salah seorang screenshot ini hantar dalam grup? Boleh tak? Screenshot dan hantar dalam grup supaya kita nampak nanti. Boleh? Saya tukar berapa merah. Senang. Okey? Alamak. Boleh ya? Hantar dalam grup ya. Saya dah terpadam dah. Okey. Kita lihat seterusnya. Okey, saya akan mengeluarkan buku baru berkaitan peribahasa. Nantikanlah buku baru saya iaitu okey, good. Bak kata pepatah betul, boleh kalau kita gunakan, tapi kalau boleh elakkanlah. Itulah sebabnya saya nak elak pelajar guna. Kita lihat ya, saya akan masuk peribahasa. Saya akan masuk berkaitan dengan buku saya, sedikit perkongsian dengan kamu, tapi bahagian buku ini cikgu tak share lah. Okay, ada lebih 200 peribahasa akan ada, melebihi 700 kosakata dan melebihi 150 pengaplikasian dalam penulisan yang akan saya kongsikan. Nampak cantik tak peri buku saya? Okay, so antara kandungannya ada soalan objektif, soalan kebat, pengaplikasian peribahasa dalam penulisan, ada senarai peribahasa lebih kurang 200 peribahasa ke 150 peribahasa, ada banyak ya. Okey. Cantik kan? Yes, sangat cantik. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya. Nampak? Ada MSU, MSI, PAP. Apa itu MSU? Maksud tersurat. MSI, maksud tersirat. PAP, pengaplikasian. Belum jual lagi. Sabar. Tunggulah cikgu tengah bercakap ni. Tak sabar-sabar kalian ni. Sabar ya. PAP bermakna pengaplikasian bahasa. PAP ada objektif dalam aneka pilihan dan sebagainya. Okey. Kemudian antaranya adalah nampak comelnya buku saya, anak-anak murid saya comel. Okey, contohnya semasa berkhemah kita hendaklah bijak menggunakan sesuatu barang untuk pelbagai fungsi. Sebagai contohnya, jika tidak ada pemutar skru, gunakanlah hujung pisau untuk melonggarkan skru. So apa peribahasa yang boleh kita jawab? Siapa boleh tolong saya? Siapa boleh tolong saya? Apa peribahasanya? C. Keluarkan suara. Tiada rotan akar pun berguna. Ya, tiada rotan akar pun berguna. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Alright. Semasa pasar raya itu mengadakan jualan murah, Selvi membeli apa-apa saja yang disukainya. Nampak tak? Soalan 2 pula, apa jawapannya? A ke? A itu salah. Itu salah. B. Apa dia? Rambang mata. Rambang mata. Ada yang kata A, rambang mata. Ada yang kata B. Macam mana ni? A salah ke B salah? Nampak tak? Dia hampir-hampir dekat. Apa beza A dengan B? Saya jelaskan ya. Dalam ada yang kata A, ada yang kata B. Justin silakan. Justin, jawapan apa Justin? Air mudik sungai, semua teluk diranai. Maksudnya apa? Maksudnya lah orang yang ada duit tapi dia beli suka hati. Jawapannya A lah tu. Okey, jawapannya A ya. Rambang mata bermakna sukar membuat pilihan. Tak ada perkataan sukar membuat pilihan, maka kita tak boleh pilih B. Jawapannya A. Air mudik sungai, semua teluk diranai. Bermaksud asalkan ada duit saja semua dia nak beli. Membeli apa-apa yang disukainya. Alright, itu jawapannya. Tengok ni. Kacang lupakan kulit. Dari segi maksud tersuratnya macam mana? Peribahasa ini lahir daripada sikap seorang yang membeli kacang untuk dimakan. Sewaktu kacang masih berada di dalam kulitnya, seseorang pembeli itu akan beranggapan bahawa kacang tersebut masih segar. Oleh sebab itu, pembeli kacang itu membelinya dan membawanya pulang untuk dimakan.
Sewaktu makan kacang itu, seseorang itu akan membuka kulit kacang untuk mendapatkan kacang tersebut. Selepas itu, kulit kacang itu pun akan dibuang dan terus dilupakan jasanya yang pernah melindungi ke kacang tersebut. Nampak tak? Itu maksudnya kacang lupakan kulit, iaitu seseorang yang orang kata melupakan asal usulnya ataupun mana-mana pihak yang pernah menghulurkan bantuan kepadanya sesudah orang itu memperoleh kesenangan. Macam mana kita melihat aplikasinya dalam karangan? Kita lihat. Setelah menjawat jawatan tinggi, pemuda itu dikatakan bagai kacang lupakan kulit. Kerana jarang-jarang pulang ke kampung dan sudah melupakan pengorbanan ibu bapa yang memberikan perlindungan dan pendidikan kepadanya sehinggalah menggapai kejayaan dalam kehidupannya. Nampak tak? So ini teknik kita menulis peribahasa dalam penulisan. Okey, ada soalan? Nak tengok gambar lagi tak? Nak tengok tak gambar-gambar lain yang cantik? Nak lagi? Boleh saya teruskan? Boleh, kita ada masa lagi, kita teruskan lagi ya. Kita ada masa, kita teruskan lagi. Okey, banyak lagi. Alright, kita lihat ya. Kalau nak keluarkan suara, saya tak nampak bahagian chat tu ya, sorry. Teruskan. Alright, next. Boleh cikgu. Alright, habis manis sepah dibuang. Habis manis sepah dibuang, seseorang yang habis manis sepah dibuang bermaksud seseorang yang memakan tebu akan memamah dan menghisap semua kemanisan tebu tersebut dan akhirnya selepas itu sepah atau hampas yang tinggal akan dibuang kerana tidak berguna lagi. Nampak tak? Kalau kita makan tebu tu, habis manis tu dalam tebu tu, sepah tu kita buang. Kita boleh, orang kata, boleh tak cikgu berikan satu senarai peribahasa yang boleh kita gunakan dalam karangan? Contohnya karangan gejala sosial, karangan kekeluargaan, karangan kemalangan. Boleh, nanti saya terangkan ya. Saya kongsikan peribahasa bertema tersebut. Jangan bimbang, saya kongsikan. Okey, baik. Maksud tersirat, tengok ya. Habis manis, sepah dibuang. Ada yang tak tahu apa maksud sepah tersebut. Sepah tersebut ialah, contoh kita makan tebu kan? Tebunya. Okey, kita gigi-gigi tebu, kita gigi dan tinggal tu lah sepahnya. Kita buang sepahnya. Bermakna setelah menjadi tidak berguna, dibuang atau tidak diendahkan lagi. Okey? So lazimnya gadis-gadis remaja yang terlalu mengikut hati, lebih mudah diperdaya dan akhirnya menyesal setelah habis madu sepah dibuang. Alright ya. Ini bergejala sosial sesuai lah. Tiada rotan, akar pun berguna. Kita boleh gunakan dalam peribahasa juga. Tengok ya. Rotan merupakan sejenis pokok palma yang bertumbuh memanjat dan mempunyai banyak kegunaannya seperti membuat tali. Namun, jika tiada rotan, akar atau batang pokok pun batang pokok memanjat yang lain pun boleh akar tu ialah batang pokok yang memanjat menjalar boleh dijadikan tali untuk menggantikan rotan tersebut. Nampak tak? Tiada rotan, akar pun berguna sebab kita gunakan rotan untuk mengikat supaya menjadi lebih tahan. Tapi kalau tak ada rotan, akar pun berguna kerana akar juga mempunyai fungsi untuk mengikat sesuatu, iaitu contohnya mengikat tanah dan sebagainya kan. So maksudnya jika tiada yang baik, yang kurang baik bolehlah digunakan sementara waktu. Apabila tidak ada doktor yang bertugas, para pesakit yang datang ke klinik itu terpaksalah menerima rawatan yang diberikan oleh jururawat berpengalaman kerana tiada rotan, akar pun berguna. Sesuai kan? So kita gunakan seterusnya. Okey, kita lihat yang seterusnya. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Apa maksudnya? Gading gajah berwarna putih dan cantik. Tanduk kerbau pula berwarna hitam. Jika dibandingkan gading dengan tanduk, sudah pastilah gading gajah jauh lebih menarik dan bernilai. Apatah lagi, jika seseorang itu telah memperoleh gading yang bertuah, sudah tentu tanduk akan dilupakan dengan begitu saja. Ini bermakna kalau kita sudah mendapat sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang kurang berharga tetapi masih berguna lagi, akan dilupakan. Demikianlah sikap manusia kita pada hari ini. Okay? Maksud tersiratnya ialah sesudah seseorang memperoleh yang baharu dan lebih elok, yang lama dan kurang elok ataupun kurang baik akan diketepikan ataupun dibiarkan begitu saja. Contoh, Azmin telah menceraikan isterinya yang sudah berusia itu setelah mendapat seorang isteri baharu yang lebih muda dan pandai mematut diri. Okay? So kata orang sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Okay? So kita boleh gunakan apa? Gunakan ayat itu dalam peribahasa, dalam karangan juga. Tak ada masalah. Okay?
Tapi kita jarang-jarang guna kecuali kita guna untuk mengejek orang lain. Ini tengok tu gambar peribahasa saya. Cantik kan? Saya gunakan imajinasi dan juga menggunakan unsur rangsangan fotografi, gambar dan animasi untuk menajamkan pemikiran dan memberikan ingatan kepada pelajar tentang peribahasa. Okey, apa itu lubuk? Lubuk, tengok gambar-gambar bawah tu, ada kawasan Batu Karang. Inilah lubuk ikan. Lubuk ikan ialah tempat ikan hidup dan juga bertelur dan sebagainya. Okey, so lubuk merupakan bahagian dasar sungai atau laut yang lebih dalam daripada kawasan lain. Biasanya lubuk menjadi tempat kediaman ikan. Ikan dikatakan kembali ke lubuk, yakni tempat asalnya. Itulah maksud peribahasa ikan pulang ke lubuk. Maksud yang tersirat ialah sudah kembali ke tempat asal seseorang. Alright, kita lihat seterusnya. Seperti belut pulang ke lumpur. Yes, sama maksudnya. Nampak tak? Belut pulang ke lumpur. Sebab lumpur itu tempat tinggal belut. Akhirnya Encik John pulang ke kampung halaman dan terus menetap di sana setelah sekian lama bermastautin di negara asing. Dia dikatakan seperti ikan pulang ke lubuk. Okey, ini yang cuba kita boleh kita gunakan dalam peribahasa juga. Wow, cantiknya. Bagai bulan di pagar bintang. Apa maksud peribahasa itu? Kalau kita sekali cerita bagai bulan di pagar bintang, murid-murid pasti tak kenal. Kalau kita lihat maksudnya, nampak tak? Bulan menyinarkan cahaya yang sungguh indah pada waktu malam, lebih-lebih lagi apabila dikelilingi oleh bintang-bintang yang mengerdip di sekitarnya. Bulan yang dipagari bintang itu dikatakan sungguh menambat bermakna menambah hatilah bagi sesiapa saja yang memandang. Okey, so maksud tersirat ialah gadis jelita menjadi lebih cantik atau lebih menarik hati jika dikelilingi oleh perawan-perawan yang cantik, iaitu gadis-gadis yang cantik. Ya, gadis yang sangat cantik dikelilingi oleh gadis-gadis yang cantik. Nampak? Itu maksud bagai bulan di pagar bintang. Bulan sangat cantik dah. Apabila ada bintang-bintang yang cantik di sekitarnya, maka dia menjadi lebih cantik. Ini bermakna dikelilingi orang yang cantik, dikelilingi oleh orang yang sangat-sangat cantik. Okey ya. Baik, pengaplikasian dalam peribahasa. Biduanita jelita. Biduanita bermakna penyanyi wanita lah. Biduanita jelita yang menjadi pujaan ramai itu sedang menyanyi dengan diiringi oleh sekumpulan penari yang rupawan bagi penonton. Biduanita tersebut sungguh memikat hati bagai bulan dipagari bintang. Alright, nampak tak? Jelas tak? Jelas kan? Cantik. Kita masukkan dalam bentuk karangan kita masukkanlah. Alright. Saya juga sediakan peribahasa-peribahasa seperti ini untuk diuji oleh pelajar-pelajar dan dimasukkan ataupun orang kata untuk dijadikan sebagai latihan kebatlah. Ketika mengharapkan sesuatu yang belum tentu, barangnya sedia ada sudah pun dibuang. Kalau rajin jawab nah. Siapa boleh tahu? Siapa boleh tolong saya? Kita buat sedikit kuis hari ini. Kita buat kuis pada hari ini. Ada tak? Sesiapa nak jawab? Mendengar guru di langit. Jangan gunakan chat, gunakan suara. Siapa tu? Mendengar guru di langit, air di tempayan dicurahkan. Wow. Lagi yang kedua cikgu B dan C. Boleh saya jawab cikgu? Ya sila. Jawab pula. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Very good. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Yang ketiga? Yang ketiga dapat tak? Saya tak dapat juga, saya tak dapat. Tak dapat kalau dijawab, tak dapat hadiah daripada saya. Tapi tak mengapa. Nanti kita kata boleh cari dalam kamus Dewan ada ya. Melakukan sesuatu yang tidak dapat menjana sebarang hasil. Apakah sesuatu yang tidak dapat menghasil? Sesuatu yang tidak berhasil. Ada banyak peribahasa yang sama maksudnya. Buku ini juga saya masukkan banyak peribahasa yang sama maksudnya. Seperti mencangkul angin. Nampak tak? Apa lagi? Seperti daun apa? Seperti daun keladi dimandikan, seperti hujan jatuh ke pasir. Nampak tak? Dan banyak lagi saya masukkan dalam peribahasa latihan-latihan tersebut. Banyak. Alright. Cuba lihat di sini. Diam-diam ubi, diam-diam besi apa? Apa jawapannya? Keadaan seseorang berilmu tetapi tidak menunjuk dirinya.
Seperti apa membaiki apa? Menjadi kambing apa? So semua ini latihan yang boleh saya masukkan dalam buku ya. Baik, kita boleh lihat nanti banyak lagi unsur yang boleh saya gunakan. Contoh, walaupun Jaden kita lihat walaupun Jaden dan Kaden adik-beradik kembar, tetapi kedua-duanya mempunyai minat dan perwatakan yang sangat berbeza. Mereka sentiasa berselisih faham dan sering bertengkar dalam menegakkan pendirian masing-masing. Ibu mereka selalu memberikan nasihat agar mereka bertolak ansur antara satu sama lain, namun tidak dihiraukan. Perselisihan yang berlarutan itu berakhir apabila mereka mulai insaf dan saling memaafkan. Okay? So apa peribahasa yang sesuai bagi peribahasa yang pertama, kedua dan ketiga? Siapa nak cuba? Ada yang nak cuba? Bagai langit dengan bumi. Bagai langit dengan bumi. Bagus. Yang kedua, rambut sama hitam. Hati lain-lain. Hati lain-lain. Lain padang lain Belalang. belalang. Lain padang, lain belalang. Lain apa lain kakinya? Lain dulang. Lain dulang, lain kakinya. Hebatlah cikgu. Nama pun cikgu hebat kan? Kita beri peluang kepada murid pula, okey? Okey. Seperti apa dengan apa kalau bergaduh, nampak tak? Jumpa aja bergaduh. Apa tu? Anjing dengan kucing. Ya, satu lagi. Bertemu buku dengan apa? Dengan ruas. Bertemu buku dengan ruas. Saya tercakap jawapan pula. Nampak? Yang ketiga, siapa nak cuba? Dicencang. Air. Air Apa? dicincang tidak akan putus. Eja dicincang. DICINCANG. Salah. Cincang ialah salah. CIN salah. CEN baru betul. Cencang. Jangan eja salah. Dicencang baru betul. Bukan dicincang. Dicencang. CEN CANG. Air dicencang. Tiada putus. Bukan air dicincang. Itu lain. Itu tak ada perkataan tu. Yang betul ialah cencang baru betul. Ingat ya. Angin lalu. Apa? Air tak putus, abu tak berbekas, apa itu? Pancung air tak putus, pancung abu tak berbekas. Okey. Dicencang. Yes, betul Fatini. Ejaan betul lah dicencang. DICENCANG. Itu ejaan yang betul. Alright, kita teruskan. Nampak ada banyak lagi latihan yang saya masukkan dalam penulisan dan banyak lagi lah dan saya juga masukkan ikon-ikon supaya dapat diikuti oleh pelajar. Saya masukkan juga maksud-maksud dalam perkataan berbahasa Cina, membantu pelajar-pelajar yang lemah, terutamanya pelajar Cina yang lemah dalam peribahasa, bolehlah orang kata menjadikannya sebagai teknik untuk belajar. Okey, saya juga masukkan kosa-kosa kata dan juga masukkan ayat-ayat yang menarik, dapat dijadikan sebagai satu item yang sangat menarik untuk pembelajaran. Nampak? Okey, banyak saya masukkannya. So, antara peribahasa yang berkaitan dengan nasib manusia dan sebagainya saya masukkan dulu. Peribahasa yang berkaitan dengan nasib manusia, masa depan seorang yang cerah, kekejian seseorang, keborosan seseorang, semua itu saya masukkan dalam peribahasa, dalam buku ini juga saya masukkan. Nampak? Yang ini penting saya nak masukkan. Serikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Daun sirih, tahu tak daun sirih yang telah diikat, akan menjadi padat dan tidak mudah terlerai. Begitu juga dengan daun serai ya. Kalau diikat sama-sama dia akan biasanya dia hidup bersama-sama. Okey. Sekiranya sesuatu masyarakat itu dikatakan akrab, seikat bagai sirih dan serumpun bagai serai, hidup serumpun bagai serai, ini bermakna semua ahli masyarakat tersebut hidup bersatu padu dalam segala hal. Dalam aplikasi kita lihat, badan bukan kerajaan NGO seperti MFOMKA dan CAP harus bersatu padu seikat bagai sirih, serumpun bagai serai dalam segala hal dengan tujuan mengawal kenaikan harga barang keperluan yang tidak munasabah. Semoga segala hak pengguna akan terlindung dan kehidupan harian mereka tidak lagi dilanda kesusahan. Okey, boleh kita gunakan teknik ini dalam penulisan kita. Alright. Ada soalan lagi? Ada. Oh, seikat bagai sirih. Kita lihat dalam karangan yang lebih panjang lagi ya, unsur yang lebih sederhana. Tadi unsur yang rendah, aras yang rendah. Untuk mendengar rendah, contoh tingkatan 1, tingkatan 2. Untuk tingkatan 3, gunakan lebih jelas. Barang keperluan harian semakin tinggi harganya, malah menunjukkan kenaikan mendadak dari semasa ke semasa. Secara amnya, hal ini cukup membebankan lapisan pengguna.
Badan bukan kerajaan seperti FOMKA dan CAP seharusnya berganding bahu dan seia sekata, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai demi memperendah lagi takaran kehidupan. Takaran bermakna kualiti atau tahap di kota maupun desa. Mudah-mudahan hak-hak pengguna akan terpelihara dan mereka tidak lagi dibelenggu kesempitan hidup, bermakna tidak lagi diganggu ataupun tidak hantui oleh kesusahan hidup lah. Ini pengaplikasian peribahasa dalam penulisan. Okey, aras tinggi macam mana? Cuba lihat. Harga barang asas yang kian melambung pada zaman sekarang amat membebankan bahu kita yang sudah lama mengalami kelesuan. Menyedari betapa pentingnya badan bukan kerajaan, BBK atau NGO seperti FOMKA, CAP dan PPRM yang mendukung obligasi untuk melindungi hak-hak para pengguna, badan-badan ini wajar menggembleng tenaga dan bermuafakat untuk menyelidik dan mengenal pasti sumber permasalahan ini dan berikhtiar untuk menjalin ukhuwah, tali ukhuwah antara satu sama lain. Persis peribahasa yang berbunyi, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Hubaya-hubaya, nasib hak golongan pengguna bakal terbela dan tidak mudah dieksploitasi oleh peniaga-peniaga yang petang. Petang di sini juga bermaksud yang licik lah. Okey. Boleh terima, memperendah lagi boleh terima, tak ada masalah. Okey. Dan ini unsur orang kata penulisan, unsur estetika dalam penulisan. Boleh. Okey, ada banyak lagi yang cuba saya sampaikan, tapi setakat ini saja perkongsian dan bahan-bahan saya dalam dalam buku tersebut. Saya berharap pelajar ingat akan beberapa perkara penting. Okey, 5 perkara penting saya nak kamu ingat dalam peribahasa. Pertama, no peribahasa dalam ayat idea supaya tidak overshadow. Ingat ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak peribahasa, nampak macam sampah dah peribahasa tu berlambak-lambak dalam karangan. Tapi tak ada huraian yang mantap untuk menyokong ideanya, betul? Yang ketiga, gunakan peribahasa dengan tepat. Kalau perumpamaan ada seperti. Kalau bukan perumpamaan, jangan masukkan seperti. Ini yang saya bimbang, ketakutan pelajar. Yang keempat, jangan eja salah peribahasa. Okey, Edison? Jangan eja salah peribahasa. Okey, dan yang kelima, apabila kita menulis peribahasa, jangan masukkan peribahasa sesuka hati dan orang kata hanya dalam satu ayat. Contohnya, tiba-tiba bagai aur dengan tebing, full stop. Tak boleh. Tak boleh peribahasa ditinggalkan begitu. Kita mesti gunakan peribahasa dengan tepat. Yang orang kata, yang cuba saya sampaikan di sini ialah, peribahasa dia tak boleh berdiri sendiri tau. Dalam keadaan ini perkara kelima saya nak beritahu ya, peribahasa tak boleh berdiri sendiri. Ayat sebelumnya atau ayat selepasnya atau ayat itu sendiri perlu mengandungi keterangan peribahasa. Dengan berkata begitu, saya ingin menjelaskan bahawa peribahasa yang diaplikasikan secara kukuh dalam penulisan akan meningkatkan kualiti pelajar dalam karangan. Okey? Yang kedua, penggunaan peribahasa dalam karangan juga menampakkan kematangan pelajar menghuraikan isi atau menghuraikan karangan. Banyak pelajar kata, cikgu saya tak pandai nak tulis huraian. Kenapa nak pandai tulis huraian? Padahal kita sudah cari maksud peribahasa, betul? Apabila dah cari maksud dalam peribahasa, maksud itu masukkan dalam ayat huraian. Kita sudah ada ayat tambahan. Okey? So jangan bimbang, pelajar-pelajar pasti akan dapat menjawab soalan karangan dengan baik, menggunakan peribahasa dengan hebat, dan saya mahu melihat karangan-karangan pelajar di Malaysia semakin hari semakin meningkat dari segi kualitinya supaya kualiti subjek bahasa Melayu juga meningkat. Secara jujur ya saya kata, peribahasa pelajar-pelajar pada zaman dulu, 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas sangat hebat. Banyak menggunakan unsur yang menarik, unsur penjelasan yang puitis. Tetapi pelajar-pelajar hari ini semua tunggu cikgu suap depan mulut. Dia buka mulut tunggu cikgu suap saja kerangka karangan. Peribahasa pun dia tunggu cikgu suap bagi dia, maksud kena bagi dia, kamus tak ada nak cari maksud. Apa dah nak jadi dengan budak-budak pada zaman hari ini? Saya berharap pelajar-pelajar insaflah. Kembalilah ke jalan pembelajaran yang betul. Tukarlah budaya kamu mempelajari subjek bahasa Melayu, kerana kalau kita tidak berusaha, adakah Tuhan akan jatuhkan A+ ataupun A kepada kita sesuka hati saja? No.
Ingat ya, asal ditugal adalah benih. Kalau kita malas menugal, kita tak akan mendapat hasilnya ya. Jangan kita terlalu bernasib baik pada zaman moden ini sehingga kita menganaktirikan unsur-unsur istimewa yang dibawa dalam peribahasa pada zaman dahulu. Gunakanlah peribahasa dalam karangan, dalam idea, kalau boleh dalam perbualan dengan rakan-rakan, gunakan peribahasa juga supaya kita aplikasikan peribahasa dalam kehidupan. Kelemahan pelajar ialah pelajar tidak mengaplikasikan peribahasa dalam kehidupan. Oleh sebab itu dia hanya guna peribahasa dalam karangan. Dia tanya, apa tu di mana ada kemahuan di situ rejana, apa tu bagai aur dengan tebing, apa tu aur? Dia tahu guna bagai aur dengan tebing. Dia tahu bagai aur dengan tebing ialah macam bekerjasama bertolong-tolongan. Tapi apabila tanya apa itu aur, apa itu tebing, dia tak tahu. Takkanlah nak saya bawa dia pergi tepi sungai, tengok di mana pokok buluhnya aur, di mana tebingnya. Takkanlah saya nak tunjuk begitu. Sebagai guru, kalau nak ajar pelajar yang lemah, kita nak ceritakan konsep peribahasa, tunjukkan gambar. Gambar sungai, tepinya ada pokok buluh, dan pokok buluh itu ada akar, maka bagai aur dengan tebing. Sebab akar itu memerlukan tebing, tebing itu memerlukan akar. Maka maksudnya ialah bertolong-tolongan. Ingat ya, maksudnya ialah bertolong-tolongan. Awak tolong saya tolong awak. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita, kita jaga kita. Betul tak? Oleh sebab itu, saya berharap agar perkongsian ilmu pada hari ini akan dapat memberikan kepuasan kepada kamu, memberikan manfaat kepada kamu, dan jumpa lagi dalam sesi perbualan ataupun perkongsian ilmu yang akan datang. Saya juga akan berkongsi banyak lagi maklumat kepada kamu kerana apa-apa yang saya ada, kamu juga harus ada. Apa-apa ilmu yang saya ada, kamu juga harus ada supaya sama-sama kita maju dalam pelajaran subjek bahasa Melayu. Okay? Jangan simpan ilmu dalam hati. Jangan simpan ilmu dalam dokumen. Jangan simpan ilmu dalam komputer. Share kepada orang lain. Kongsikan kepada orang lain. Supaya sama-sama kita maju. Sama-sama kita mendapat kualiti ataupun grade BM yang cemerlang. Okey? Ada soalan lagi nak tanya saya? Buku bila akan terbit? Sekarang kilang cetak tak cetak. Kilang cetak tutup. Saya terpaksa tunggu kilang cetak. Okey? Cuma saya tunjukkan sampel. Saya harap kamu suka. Dan jika ada rezeki, saya akan terbitkan buku itu. Okey? Ada soalan tanya saya? Sudah terhantuk baru tengadah atau sudah jatuh baru tengadah? Sudah terhantuk baru tengadah. Okey ya? Sudah terhantuk baru tengadah. Apa tengadah? Aduh, itu tengadah lah tu. Sudah hantuk baru tengadah. Okey? Baik. Sudah jatuh ditimpa tangga. Itu baru betul. Sudah jatuh ditimpa tangga. Satu demi satu. Orang tua-tua atau orang-orang tua? Orang-orang ialah orang-orang ni bermakna sesuatu yang menyerupai orang. Nampak tak? Di sawah padi ada nampak orang tu, orang itu namakan sebagai orang-orang. Kalau orang tua-tua atau orang yang tua juga terima. Kalau was-was atau lupa nak guna orang tua-tua ke, orang-orang tua ke, lebih baik kita guna apa? Selamat orang tua, cukup. Itu cara betul. Okey? So ada soalan lagi nak tanya cikgu? Tak ada lagi ya. Cikgu berharap 1 jam 30 minit ini anda berpuas hati. Puas hati tak? Gembira dapat ilmu dan juga kata berbaloi tak dengan bayaran yang saya kongsikan. Kerana saya rasa bahawa kita haruslah berkongsi ilmu dengan ikhlas. Apabila kita kongsi ilmu dengan ikhlas, dengan nota yang sempurna, murid-murid juga gembira mendapat ilmu tersebut, kejayaan akan datang sendirinya. Okey? Kejayaan akan datang sendirinya. Okey? Bye-bye. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Selamat berehat. Jumpa lagi ya. Bye-bye.